Salam sejahtera semua, kami adalah daripada kumpulan 7 dan kami akan bentangkan topik 7, ideologi dan isu semasa. Berikut adalah kandungan kita. Jadi yang pertama adalah pengenalan, kedua adalah cabaran ideologi relativisme pasca moden, ketiga adalah fenomena dan manifestasi relativisme pasca moden, keempat adalah implikasi relativisme pasca moden dalam kehidupan, dan akhirnya adalah jawapan agama dan tradisi terhadap relativisme pasca moden. Jadi apa itu modernisme? Modernisme ialah satu aliran pemikiran yang muncul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 sebagai reaksi terhadap perubahan pesat dalam sains, teknologi, ekonomi dan budaya. Ciri-ciri utamanya termasuklah percaya kepada rasionaliti dan kemajuan, menekankan struktur keterbitan dan objektiviti. Ketiga adalah teknologi dan sains dilihat sebagai alat membawa kemodenan, dan akhirnya fokus pada keberadaan tunggal dan naratif besar. Pasca modernisme pula, dia adalah satu idealisme yang bertentangan dengan modernisme. Pasca modernisme ialah reaksi terhadap modernisme mencabar idea bahawa terdapat satu kebenaran dan menolak pemikiran rasional yang terlalu absolut. Ciri-ciri utamanya termasuklah mempromosikan pluraliti, bersifat relatif, subjektif dan kritikal terhadap autoriti. Selain itu, menghargai kepelbagaian budaya dan identiti, dan akhirnya adalah menekankan dekonstruksi. Seterusnya, saya akan membentang tentang orientasi pemikiran masyarakat kontemporari. Masyarakat kontemporari berfikiran lebih kepada kritikal, rasional, kreatif dan juga berorientasi kepada data. Fikiran mereka telah dipengaruhi oleh teknologi yang canggih, globalisasi di seantero dunia dan juga pendidikan yang bertaraf tinggi. Mereka telah kecenderungan kepada individualisme, inovasi dan juga pemikiran yang lebih saintis. Bahagian saya ialah tentang garis masa ideologi. Pertama ialah masa zaman medieval. Hidup masyarakat ini banyak dikawal oleh agama dan gereja. Semua kebenaran datang daripada Tuhan dan orang tak banyak persoalkan. Seterusnya zaman moden. Masa ni manusia mula fikir guna akal dan sains. Jadi lahirnya ideologi seperti sekularisme dan humanisme. Akhir sekali zaman pasca moden. Orang mula fikir bahawa tak ada satu kebenaran mutlak. Semuanya bergantung pada pandangan masing-masing. Secara ringkasnya, ideologi manusia berubah daripada agama ke akal ke relativisme. Untuk modernisme, fikiran ini bermula sekitar abad ke-18 dengan adanya gerakan Enlightenment. Tokoh utama di Jerman ialah Immanuel Kant dan manakala di Britain ialah John Locke dengan David Hume. Fikiran ini dia menekankan kepentingan akal fikiran rasional di dalam menentukan kebenaran dan juga mengagungkan kejayaan sains dan kaedah saintifik atau empirical. Modernisme meninggalkan ciri-ciri lama masyarakat medieval yang berteraskan agama. Dan dalam modernisme juga wujud fikiran baru iaitu keyakinan baru yang bermaksud kebolehan manusia untuk mencipta hidupan lebih baik dan membawa budaya baru berasaskan rasionaliti dan kaedah saintifik. Keyakinan ini diteruskan di abad ke-20 dengan adanya kejayaan sains dan ahli falsafah baru iaitu Bertrand Russell dengan Karl Popper. Seterusnya ialah pasca modernisme. Terdapat 4 konsep utama pasca modernisme. Yang pertama, pasca modernisme menentang logocentrism, rationality, objectivity dan kaedah saintifik. Seterusnya, pasca modernisme menentang idea bahawa sains adalah satu-satunya ilmu paradigmatik kerana ilmu lain seperti etika, metafizik dan agama turut sah dalam menjelaskan realiti. Yang ketiga, pasca modernisme menegaskan bahawa manusia tidak boleh difahami melalui akal semata-mata, tetapi juga melalui emosi, intuisi dan kerohanian. Akhirnya, ia mengingatkan bahawa ilmu sains sendiri tidak bebas daripada pengaruh bukan rasional termasuk faktor psikologi, sosial dan budaya. Jadi, apakah perbezaan antara modernisme dan pasca modernisme? Modernisme bermula pada abad ke-18 melalui gerakan Enlightenment, manakala pasca modernisme pula muncul sebagai penentangan terhadap modernisme. Tokoh-tokoh bagi modernisme pula ialah Immanuel Kant, John Locke, David Hume, Russell dan Popper. Dan bagi tokoh pasca modernisme pula adalah pemikir relativis dan dekonstruksionis.
Bagi pandangan terhadap kebenaran untuk masyarakat modernisme pula, mereka bersifat mutlak dan objektif, manakala masyarakat pasca modernisme pula mereka bersifat relatif dan subjektif, di mana mereka menolak absolute truth. Dan bagi metodologi ilmu, bagi masyarakat modernisme pula mereka mengagungkan sains dan kaedah saintifik sebagai sumber utama kebenaran. Dan bagi pasca modernisme pula masyarakat menentang logocentrism, di mana kaedah saintifik dianggap bukan paradigmatik kerana sains juga dipengaruhi psikologi dan sosiologi. Sekarang saya akan menerangkan teori relativisme. Teori ini ialah pandangan filosofis yang berpendapat bahawa pengetahuan, kebenaran, nilai moral atau standard estetika tidak bersifat mutlak. Sebaliknya relatif terhadap individu, budaya, konteks sosial atau kerangka acuan tertentu. Teori ini juga menolak sesuatu kebenaran yang objektif dan menganggap kebenaran itu boleh dilihat dari berbagai sudut. Antara tiga jenis teori relativisme ialah relativisme moral atau etika, relativisme kognitif atau epistemologi, dan relativisme budaya. Namun, terdapat kritikan teori relativisme dan antaranya ialah masalah percanggahan diri. Teori ini mengatakan bahawa tidak wujud satu kebenaran yang mutlak, tetapi itu adalah sesuatu kenyataan yang menafikan kebenarannya sendiri. Jika pernyataan semua kebenaran adalah relatif dianggap sebagai kebenaran mutlak, maka teori ini mencanggah dirinya sendiri kerana teori ini telah mengemukakan satu kebenaran mutlak. Saya akan jelaskan 3 cabaran relativisme pasca moden dalam masyarakat. Pertama, seni dan budaya. Relativisme menyebabkan semua karya dan nilai budaya dianggap sama. Tak ada lagi batas antara budaya tinggi dan rendah. Ini melemahkan identiti budaya dan menghilangkan makna asal seni. Kedua, teknologi dan ekonomi. Dalam bidang ini, relativisme membawa kepada masyarakat yang terlalu mengejar inovasi dan keuntungan tanpa panduan moral. Hasilnya wujud jurang ekonomi, ketagihan teknologi dan budaya materialisme. Ketiga, politik dan pentadbiran. Relativisme mencetuskan politik pasca kebenaran di mana emosi lebih dipercayai daripada fakta. Ini menyebabkan manipulasi maklumat, konflik identiti dan kehilangan kepercayaan terhadap institusi. Secara ringkas, relativisme pasca moden menggugat kestabilan budaya, ekonomi dan politik kerana ia menolak kebenaran yang tetap. Relativisme pasca moden memberi beberapa kesan penting. Dalam agama, ia membawa skeptisisme terhadap kebenaran mutlak, pluralisme agama yang anggap semua agama sama, dan peningkatan ateisme. Dalam etika dan moral, ia menggalakkan hedonisme dan narsisisme, iaitu hidup ikut kesenangan dan utamakan diri sendiri. Dalam psikologi dan sosiologi, muncul pluralisme seksual tanpa standard tetap, penafian hakikat insan sebagai konstruk sosial, serta budaya politically correct yang menolak fakta biologi. Dalam politik dan ekonomi, relativisme mewujudkan politik pasca kebenaran yang lebih percaya emosi daripada fakta, politik identiti dan perubahan naratif yang boleh menjejaskan keadilan ekonomi. Dalam sains, sejarah dan undang-undang, ia melahirkan sikap anti-sains, kecenderungan menulis semula sejarah, serta penolakan terhadap otoriti undang-undang dan tradisi. Sekarang kita nak mengkaji jawapan ataupun tindak balas jawab agama dan tradisi terhadap isu ini. Pertama sekali kita kena tengok apa sebenarnya punca konfliknya, iaitu berasal daripada prinsip kebenaran mutlak agama, di mana ajaran dituntut bersifat dogmatik, ia tidak boleh diubah atau diragui. Prinsip ini secara langsung ditentang oleh penolakan kemulakan pasca moden yang melihat semua kebenaran termasuk keagamaan sebagai relatif dan subjektif semata-mata. Contohnya dalam Hinduism, kedudukan Dharma sebagai undang-undang kosmik yang kekal secara langsung menentang kerangka relativism. Sekaligus menolak fahaman bahawa nilai moral boleh diubah sesuai mengikut kehendak individu atau masyarakat. Kesimpulannya, ideologi pasca moden adalah hasil sejarah pertembungan antara kekuasaan agama, rasionalisme moden dan penentangan golongan intelektual barat terhadap naratif kebenaran tunggal. Ideologi pasca moden termasuklah teori relativisme yang berpandangan bahawa kebenaran adalah subjektif dan berubah mengikut perspektif. Namun, pasca moden menyebabkan epistemologi, iaitu asal pengetahuan dan moral tradisional dijabat. Hal ini menyebabkan krisis identiti, anarki nilai dan ketidakstabilan sosial untuk berlaku akibat tiada nilai yang tetap. Oleh itu, pentinglah agama dan tradisi sebagai kompas moral yang membantu manusia memahami realiti, mengekalkan peradaban dan mengimbangi kekecauan relativisme.
Sekian, terima kasih.